Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahai. Ini siaran khas analisis awani kami rakamkan khas di Makmal Aeronautik UTM Skudai, dan saya amat berbangga berada di sekitaran orang-orang yang bekerja keras dalam bidang aeronautik, para pelajar kita, mereka yang buat banyak penyelidikan tentang aeronautik dan disiplin berkaitan dengannya. Saya kini berada di orang kata pun speed low wind tunnel yang besar di belakang saya ini. Jadi apa maksudnya saya berada di sini? Saya ada satu cerita yang penting kerana selepas 7 bulan, iaitu pada awal Mac lalu, kita kehilangan pesawat kita MH370, dan itu amat menduka citakan negara, dan sehingga hari ini kita masih tidak mendapat sebarang isyarat, sebarang kesan di manakah pesawat MH370 yang membawa lebih 300 penumpang dan juga anak kapal. Jadi untuk kita mengimbau kembali dan juga bagaimana kita melihat masa depan tentang pencarian MH370, saya amat bertuah pada hari ini dua pakar dari UTM yang dalam bidang masing-masing ada kaitan dengan industri penerbangan, ada kaitan dalam usaha mencari dan juga menyelamat. Dan saya amat bertuah dua orang ini berada bersama saya pada hari ini, iaitu di sebelah kiri saya Profesor Dr. Razali Mahmud, pernah datang ke studio Esrawani, Profesor Hidrografi dari Fakulti Ukur dan juga Harta Tanah Universiti Teknologi Malaysia. Selamat datang Prof. Selamat datang. Saya terima kasih juga kerana mengundang kami dari Esrawani. Dan saya rasa tuan rumahnya di sini iaitu Profesor Dr. Wan Khairuddin Wan Ali, Ketua Makmal Aeronautik UTM. Terima kasih Prof kerana mengundang Esrawani datang ke makmal yang hebat ini, dan mungkin ini pertama kali saya datang ke sini, dan lepas ini saya nak masuk wind tunnel, boleh ke Prof? Boleh. Okay. Masalah. Kerana dengan cerita kereta Proton, orang-orang yang melakukan dalam bidang kejuruteraan otomotif menguji produk mereka di wind tunnel ini. Saya nak tahu macam mana rupa, boleh sedut badan saya ke dalam tu. Okey, mungkin saya mulakan dengan Prof. Dr. Wan Khairuddin. Prof, selepas 7 bulan kita mencari MH370, dan ini sebagai satu berita ataupun yang amat menyedihkan bagi negara, dan selepas itu kita kehilangan juga MH17, dan itu bukan bermakna kita terus bersedih, itu bukan bermakna kita terus berduka cita, tetapi kita perlu bergerak ke hadapan. Apa yang boleh kita pelajari, apa yang boleh kita dapat imbas kembali, kerana kita tahu bidang kejuruteraan penerbangan ini bergerak begitu pantas, dan kehilangan MH370 ini mungkin sesuatu yang agak asing dalam disiplin ataupun industri penerbangan. Pada pandangan Prof, adakah itu anggapan di kalangan pakar-pakar penerbangan hari ini? Dia sesebuah kapal terbang yang hilang sebegitu sahaja pada masa moden. Keadaan moden kita ni agak asing lah, jarang, tidak berlaku, hilang dan tanpa tracing, tanpa sebarang kesan. Kalau kita tengok sebelum ni ada kapal terbang seperti Air France dan sebagainya, ada debris dan sebagainya. Tetapi yang ini kes MH370 ni bagaikan terus hilang macam tu. Vanish in thin air. So ini memang sukar nak kita percayalah pada mulanya. Tetapi itu yang berlaku, dan pencarian fasa 2 ni pada anggapan saya adalah lebih untuk menyudahkan kes ni, nak mencari apakah conclusionnya, dan itu yang kita lakukan. Dan imbasan kepada apa yang berlaku dalam fasa yang pertama dan pencarian tu, ini mesti ditengok baliklah, semua data hendak dikaji balik, mesti ditelitikan balik di mana sebenarnya kapal terbang ni menuju. Sebab luas, lautan tu luas, terlampau luas untuk dicari dengan tanpa sebarang petunjuk. Jadi di sini data yang ada, yang setakat yang kita tahu, begitu juga satu kaedah haruslah ada di antara jalinan ASEAN, yang mana melibatkan negara-negara yang terlibatlah, Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, mengumpulkan maklumat dan berkongsi maklumat tanpa menjejaskan soal keselamatan masing-masing. Sharing of this information itu sangat-sangat penting, harus adalah. Dari situ baru kita dapat confirm di mana arah tuju, arah sebenarnya kapal terbang itu pergi. Kalau kita tengok daripada waypoint, daripada turn back dan sebagainya, tracing kapal terbang itu pergi,
kita tengok dia melepasi Thailand. Di Segenting Kera tu ada beberapa airport. Ya. Krabi ada di situ, Narathiwat ada. Kalau ada airport mesti ada radar. Ada radar dan yang lebih utama sekali di Narathiwat tu ada military base. Airport. So di situ sepatutnya ada kesan, boleh mengesan lah dengan lebih tepat. Dan bila dia pergi melintas ke Indonesia, Bandar Aceh tu ada international airport yang mana ada radar, yang mana boleh kesan ke ni. Tetapi kita dapati bagaikan informasi itu tak di-share lagi. Dan ini yang perlu diusahakanlah. Pihak Malaysia mungkin kena berusaha dengan pihak Indonesia mengukuhkan jalinan usaha sama ataupun persahabatan dengan sharing all this informasi. Okey, Prof. Dr. Razali Mahmud. Apabila kita bercerita tentang kehilangan MH370, apabila menuju ke Beijing itu hilang tanpa dikesan oleh radar, apabila orang kata pun Menara Kawalan Kuala Lumpur ingin membawa ataupun memberi seterusnya kepada Vietnam, tetapi hilang dalam transisi tersebut. Kita mencari MH370 pada awalnya di sekitar Laut Cina Selatan. Kerana itu waktu yang paling kritikal 24 jam. Tetapi tidak berjumpa. Ya, pada permulaan memang dijangkakan pesawat terhempas di Laut Cina Selatan, berhampiran dengan Vietnam. Sebanyak 26 negara terlibat dalam pencarian di sekitar Laut Cina Selatan ni, iaitu mengarah Vietnam. Malangnya setelah pencarian dilakukan dengan terpinci dengan pesawat udara dan juga kapal-kapal digunakan, termasuk kapal pihak KLDM, tak dijumpai. Kemudian kita dikejutkan juga dengan kapal terbang pesawat tu mungkin mengarah kepada Selat Melaka. Jadi tumpuan tu dah beralih ya. Sehinggalah dikatakan tamat berakhir di Lautan Hindi ya. Dan apa maksudnya tentang Lautan Hindi pada pandangan Prof? Prof dah jawab soalan saya pada beberapa bulan yang lepas, tetapi kali ini saya nak tanya lagi, apa maksudnya apabila pencarian fasa baru ini di selatan Lautan Hindi, sekitar 60,000 kilometer persegi besarnya, antara 5,000 hingga 10,000 kedalamannya, dan permukaan yang bergelora, ombak setinggi 10 hingga 12 meter, berangin sepanjang tahun dan berdekatan dengan Antartika. Jadi apa maksud semuanya itu? Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya Nazri Kaha, siaran khas analisis awani yang kami rakamkan di Makmal Aeronautik Universiti Teknologi Malaysia di Skudai ini. Mungkin apabila kita mengimbas pencarian MH370 Prof. Dr. Razali Mahmud, fasa baru ini kita sudah mendengar pasukan penyelamat dan juga negara-negara yang terlibat, terutamanya negara Malaysia, China dan juga Australia sudah bersepakat untuk menganugerahkan kontrak pencarian dengan syarikat eksplorasi Fugro Private Limited yang berpangkalan di Belanda. Dan tetapi saya nak kembali dari sudut fakta kawasan yang dicari ini. Biar apa pun asetnya, biarpun apa pun pengalaman yang dimiliki oleh pasukan ini, tetapi berada di kawasan yang tidak pernah diterokai. Mungkin data-data pemetaan imbasan dasar kawasan tersebut tidak pernah ada mana-mana rekod di dalam negara sama ada Australia dan sebagainya. Prof, di selatan Lautan Hindi itu. Itulah cabarannya sebenarnya, sebab apabila pencarian beralih ke Lautan Hindi dengan perubahan pencarian berubah-ubah mengikut lokasi, dengan cabaran Lautan Hindi di atas permukaan dan juga di bawah dasar laut, yang sekarang ni dengan pengukuran oleh pihak Fugro jelas sekali ada gunung setinggi 3 km, ada pematang, ada lurah yang dalam
So maklumat yang sebelum ni banyak yang lebih kepada anggaran saja. Saya rasa yang penting sini ialah pemilihan Fugro, ya. Fugro ialah syarikat ukur pesisir terbesar di dunia, ya. Fugro mempunyai rangkaian cawangan seluruh dunia. Termasuk di negara kita. Termasuk mereka pernah berada di UTM. Ya. Alhamdulillah kami berhubung rapat, bekerjasama rapat dengan Fugro, melatih lebih pada 100 keketangan Fugro, ya. Daripada worldwide, daripada Mexico, daripada Amerika, Kanada, bawa ke Europe, ya, dan rantau ni, ya. Jadi, dan Prof mempercayai capability mereka? Saya yakin kalau ada pihak yang boleh menjumpai pesawat tersebut, kalau benar jatuh di lautan Hindi, saya rasa pihak Fugro ni lah yang boleh menjumpainya, sebab bukan saja rangkaian aset, ya, yang daripada multi beam sonar, daripada ROV, daripada OUV, ya, tetapi rangkaian kapal-kapal, rangkaian peralatan di semua cawangan Fugro worldwide, dan paling mustahak sekali, syarikat Fugro ni juga mempunyai rangkaian pembetulan global position system, iaitu penentu dudukan sejagat, GPS, dan mereka mempunyai stesen, ya, di merata tempat di dunia ini untuk memberikan pembetulan. Itu penting sebab kapal yang berlayar tanpa pembetulan ini akan mempunyai anggaran kedudukan yang jauh. Tetapi perkiraan untuk berada di selatan Lautan Hindi itu dilakukan dengan mempercayai bahawa berakhirnya MH370 dengan apa yang dicerap oleh satelit Inmarsat. Ada cerita Doppler efeknya, isyarat ping yang terakhir yang dicerap oleh Inmarsat dari kapal terbang tersebut ketika melalui kawasan tersebut, lengkok tersebut, kalau kita melihat. Tetapi sebagai pakar aeroangkasa, Prof melihat bagaimana kita kembali ke drawing board ataupun untuk melihat unsur-unsur lain yang boleh kita guna pakai supaya pencarian ini lebih holistik, lebih menyeluruh dan lebih tepat. Okey, pertama sekali tentang Doppler effect, dia hanya kita dapat daripada satu source dan satu satellite. Ya. Jadi position fix ataupun ketepatan satu tempat itu tak boleh nak ditentukan hanya dengan satu satellite. Kalau ada 3-4 satellite mendapat satu ping yang sama, dan itu boleh kita triangulate dia dan dapatkan sahkan. Jadi yang boleh kita dapat daripada Doppler effect adalah arah lebih kurang ke mana. Kalau kita tengok dari perbezaan frekuensi menunjukkan kapal terbang itu menjauhi satelit, dan satelit ketika itu kita tahu berarah ke mana, kita boleh anggarkan arah kapal terbang itu. Anggaran saja, tetapi Doppler effect ni juga berubah kalau kapal terbang itu turun naik. Dan membuat pusingan pun ada. Dan itu juga berlaku apabila kita mendengar laporan-laporan awal, apabila mereka berada di selatan Thailand ataupun merentasi Selat Melaka, kedudukan kapal terbang itu agak rendah dan kembali berada di atas apabila melintasi utara Sumatera itu dan menuju ke bawah ke Lautan Hindi. So perkara-perkara ini mesti dibentangkan semula dengan data-data baru ataupun data-data yang selama ni dikumpulkan oleh pihak-pihak seperti Indonesia, Thailand dan sebagainya, dan kita cross-linkkan ke semua ini untuk dapat tahu di mana sebenarnya arah tuju kapal terbang tu, dan calculation tentang dia punya fuel bahan api yang ada mungkin memberikan kita di mana agak-agak dia berakhir. Okey, Prof, kita perlu rehat yang kedua, kan lepas ini kita akan melihat menuju ke depan, adakah ini akan mengubah industri penerbangan dari sudut komunikasinya, dari sudut ataupun mengesan sebarang pesawat komersial dan sebagainya, kerana walau apa pun perubahan yang dilakukan oleh pihak berkuasa, regulators dalam industri penerbangan, pastinya ia melibatkan kos. Tetapi apabila vanish MH370, industri penerbangan tiada pilihan sebenarnya untuk melakukan bagaimana mereka boleh detect ataupun mengesan kedudukan pesawat-pesawat komersial mereka. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini.
kembali kita melihat perspektif pencarian MH370 dari sisi akademik. Mungkin Prof. Dr. Wan Khairuddin, untuk menambah baik industri penerbangan, kita belajar biarpun kita masih mencari penerbangan MH370 tetapi dengan kehilangan begitu sahaja tanpa ada sebarang jejak, dan juga kalau mereka yang berada di dalam kokpit ataupun dalam pesawat tersebut mampu orang kata pun switch off segala fungsi komunikasi, GPS ke radar ke komunikasi satelit dan sebagainya, tetapi masih boleh berinteraksi dengan menara kawalan ataupun mana-mana sistem yang boleh mengesan di mana jejaknya sebarang pesawat yang hilang. Adakah itu sekarang menjadi kritikal dan perlu dilihat semula oleh semua pihak yang terlibat? Okey. Ada beberapa perkara yang boleh ditambah baik dari segi dalaman di Malaysia sendiri. Komunikasi di antara jabatan-jabatan yang berkaitan, military dengan civil aviation, mesti ada protokol yang mana apabila kita dapati tiba-tiba sebuah kapal terbang tu tiba-tiba senyap, tidak ada broadcasting data yang dari segi ADBS, dan ini sepatutnya melahirkan sifat suspicious, dan sepatutnya ini diinform kepada military radar untuk bertindak. Dan kita pun tak tahu kenapa komunikasi itu bagaikan tidak terbentuk. Ya. Mungkin in the future ini mesti dilihat semula, dan bagaimanakah tindakan pihak-pihak yang terlibat ni hendak bertindak. Ya, sebab kita diberitahu bahawa kapal terbang tu hendak di pass over kepada Ho Chi Minh. Tapi bukan bermakna kita lepas tangan. Kalau pada ketika itu masih dapat lagi kita terima isyarat-isyarat ADBS dia, itu Aeronautical Data Advanced Data Broadcasting System, yang mana setiap kapal terbang moden sekarang ni ada perkara ni, dan dia broadcast di mana lokasi dia dan sebagainya, dan kita boleh monitor dia. Jadi apabila itu switch off, bermakna kapal terbang itu sudah masuk dalam kategori boleh kita kata unfriendly kapal terbang. Ya, kita boleh nampak dalam radar tapi kita tak tahu apakah kapal terbang ni, siapa mereka dan sebagainya. Dan sepatutnya suspicious sudah ada, dan ini SOP-nya ada. Ya, sepatutnya ada SOP diberi kepada military untuk intercept ke dan sebagainya, tengok apa yang berlaku. Ya. Itu dalam bentuk kita sendirilah dalam Malaysia. Di serantau pula mesti ada satu yang kerjasama juga. Ya, apabila kapal terbang itu melintasi satu-satu ruang udara negara yang tak sejuk, dia bukan satu ruang kapal terbang itu ditahu bahawa akan datang, dia tak on saja pass through segenting kera, Thailand mesti ada reaction. Tapi kita dapati tidak ada reaction. So, dan komunikasi antara kita dengan Thailand juga bagaikan tidak ada. Jadi di sini serantau ni, sharing of information, communication ni mesti difikirkan bagaimana untuk mewujudkan satu komunikasi protokol apabila berlaku loss of data from an aircraft, macam mana reaksinya, dan protokolnya hendak dibuat. Dan sharing of military intelligence data ni juga perlu ada protokolnya supaya dia tidak menjejaskan keselamatan sebuah negara, tetapi kita boleh share. Okey, Prof. Adakah MH370 memang betul berakhir di Lautan Hindi? Saya tak tahu. Saya tak berani nak beritahu, dan sebab data yang ada pada saya adalah seperti mana yang dalam media. Apabila Datuk Seri Najib kata berakhir di Laut Hindi, maka kita accept as it is because he is the authority. Semua data, semua info ada pada dia. Dia kata macam tu, kita terima sajalah dahulu. Tapi kita perlu explore kemungkinan yang lain. Dan kita kena siasat balik. Mungkin ketika tu dengan yang ada Inmarsat punya data dan suggestion, itu the best, the likelihood berada di Lautan Hindi. Tetapi tidak menjadi mustahil kemungkinan kapal terbang itu berada di tempat-tempat lain yang kita tak explore lagi. Kena tengok balik pada data yang ada, dan
cross-linkkan dengan data-data daripada yang ada di ground, tengok di mana dia punya last turning dan hala tuju dia. Prof, semua waris yang terlibat dalam penumpang MH370 mahukan closure ataupun pengakhiran pencarian dan juga di manakah orang kata ahli keluarga mereka dengan kepakaran Malaysia, dengan kepakaran ATHB Australia dan juga pihak China, dan pastinya apabila kita melihat hebatnya kita bekerjasama dalam menguruskan tragedi MH17, adakah ini tidak memustahilkan kita sekali lagi bekerjasama lebih hebat untuk mencari di manakah MH370? Saya rasa untuk MH370 memang kita perlukan kerjasama daripada semua negara sahabat. Itu kita sendiri tak mampu. Kita belajar daripada kerjasama dengan negara-negara yang bantu dalam pencarian ini. Usaha tu kena diteruskan demi saudara mara waris MH370. Dan buat masa ini itulah yang maklumat yang terbaik kita ada berakhir di Lautan Hindi. Kecuali kita dapat maklumat lain yang boleh menyokong kepada pencarian baru, lokasi yang baru, itu boleh berubah. Tetapi buat masa ini maklumat yang kita ada hanya di Lautan Hindi. Jadi saya rasa yang tadi pemilihan Fugro itu satu langkah yang amat baik sekali, sebab pemetaan, sebab slowly sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni ialah keseluruhan Lautan Hindi itu perlu dipetakan. Akan dipetakan. Dan itu sebagai ilmu baru juga. Data yang tidak pernah ada. Banyak maklumat yang sebelum ni anggaran saja diperoleh. Sebab ini kawasan open sea yang tidak punya sesiapa. Dan itu sebabnya dikatakan pencariannya akan mengambil masa setahun. Sebab harapannya ialah keseluruhan Lautan Hindi itu dapat dipeta jika tidak berjumpa jugalah. Maknanya akan slowly perlahan dia akan berubah. Tapi cabaran bagi kumpulan orang kata pencari ini berada 60,000 km luasnya, mungkin mengambil masa 12 bulan prosesnya dari barat daya Perth sekitar 2,000 hingga 3,000 km untuk orang kata bekalan stok ration mereka, minyak mereka untuk berada berbulan-bulan di tengah Lautan Hindi dan berada di hujung tahun, dan pastinya apabila berada di hujung tahun keadaan suasana di sana pastinya berbeza. Betul, betul. Itu sebabnya pemilihan Fugro tu sesuai, sebab itu kepakaran dia. Memang kerja Fugro ni memang ialah berkenaan dengan exploration dan exploitation marine resources. Jadi dia tak ada masalah. Memang kerja dia selama 24 jam berterusan dalam kerja-kerja pencarian anggota kita yang terlibat. Mengapa mereka perlu mengambil peluang ini untuk belajar, perlu melihat sebagai satu pengalaman hebat buat mereka? Sebenarnya bagi pencarian oleh Fugro ni, saya difahamkan ada lulusan UTM ada di dalam tim mereka. Dalam tim mereka. Tapi kalau kita tengok dari segi positif side, kapal KD Mutiara pun telah pun dilengkapi dengan sonar, sistem multi-beam yang terbaru. Jadi itu satu langkah yang baik, macam Haji Nazri beritahu tadi untuk protection keselamatan negara kita sehingga EEZ. Jadi peralatan yang sebegini kita perlukan. Perlu pertingkatkan lagi. Tidak perlu takut kita untuk melabur perkara sebegini. Okey, terima kasih Prof kepada Dr. Razali Mahmud. Terima kasih kepada Prof Dr. Wan Khairuddin Wan Ali kerana bersudi bersama kami biarpun dalam masa yang begitu singkat 30 minit, tetapi begitu penting untuk kami membincangkan semula MH370. Kita tidak mahu rakyat kita terlupa, kita tidak mahu alpa, kita tidak mahu kita ataupun tertinggal kenangan kita bersama MH370 selagi pengakhirannya tiada kita jumpai. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Terima kasih kepada pihak Aeronautik UTM yang menyediakan lokasi dan juga pihak CTL UTM yang membekalkan kaki tangan kru dan juga peralatan untuk membolehkan kami melakukan penggambaran pada hari ini. Terima kasih kepada anda. Jika sebarang pandangan anda boleh hantarkan ke platform media sosial kami, dan jangan lupa muat turun aplikasi astroawani.com di Google Play dan juga App Store. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.